Alhamdulillah, kini saya telah mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan. Daripada ahli-ahli parlimen, untuk saya persembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan ingin saya nyatakan di sini, majoriti menyokong juga di kalangan ahli-ahli parlimen Melayu dan Islam. Sebenarnya saya telah diperkenankan untuk menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kemarin. Jumpa satu orang tua, turun kuda, tanya pakcik tu, "Pakcik, ini keadaan saya." Pakcik tu kata, "Kalau kamu teruskan serangan, bererti kamu berniat untuk merampas hak orang lain. Kalau kamu pulang semula ke kota kamu, ini adalah menuntut hak kamu. Allah menyebelahi orang yang menuntut haknya yang dirampas. Allah tidak menyebelahi orang yang ingin untuk merampas hak orang lain." Prinsip ini kita kena pegang. Kita kena terapkan pada pengundi kita, pada rakyat Malaysia. Tak boleh curi mandat. Telah mengambil hak orang lain. Dan dengan itu Allah telah berlepas tangan daripada kamu. Kita PH ini duduk sebelah Allah menyebelahi kita dalam konteks cerita ni. Kerana kita bergerak nak ambil balik hak kita. Baik melalui dan sebelum pilihan raya maupun melalui pilihan raya. Boleh faham? Jadi kita very strong. Sebab itulah menteri-menteri jadi cakap merapu. Pasal Tuhan tak sebelah dia, Tuhan sebelah kita. Kerana kita nak balik ambil hak kita. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Soalan yang pertama, yang penting adalah bagaimana pimpinan PH berbincang satu sama lain supaya tidak wujud pertikaian dalam masalah siapa nak jadi Perdana Menteri. Bagi pendapat saya, PH tu mesti intact. Barulah asas sokongan PH di kawasan-kawasan kerusi pantai barat dapat kita kekalkan paling tidak. Yang kedua, siapa nak jadi Perdana Menteri adalah yang dapat cukup sokongan ahli parlimen. Jadi kita tak payah gaduh. Sebenarnya tak payah gaduh. Ya. Adapun tentang pendapat Tun Datuk Seri Anwar, dia tak setuju. Minta maaflah, saya sayang pada Tun. Ramai orang fikir saya tak sayang Tun. Tapi saya sayang cara lain. Kan kita ingat cerita zaman kecil-kecil dulu, dia pergi ke hutan. Kemudian dia raja jumpa intan dia tersesat. Dia jumpa balik anak dia yang dia buang daerah. Kerana ada 3 puteri, raja tanya, "Kamu sayang saya macam mana?" Yang ni kata, "Saya sayang seperti intan berlian." Yang seorang lagi kata, "Saya sayang macam garam." Raja marah. "Saya sayang Tun macam saya sayangkan garam. Setengah orang sayang macam sayangkan intan." Ya. Macam mana sayangkan garam? Tun telah menandatangani satu perjanjian. Lepas dia jadi Perdana Menteri, sebelum pilihan raya satu lagi, dia bersama-sama akan sokong Datuk Seri jadi Perdana Menteri. Ini ada dalam perjanjian. Saya pun tidak berapa minat Datuk Seri Anwar ke Tun ke, asal kita dapat kerajaan, pemimpin yang kuat, siapa-siapa pun tak apa. Tapi perjanjiannya macam itu. Dah berjanji, bertulis, ya, dan diumumkan pada pengundi-pengundi. Kalau kertas tu tak ada,
pengumuman tak dibuat, kita masuk macam sekarang, macam PN masuk, siapa nak jadi Perdana Menteri dia tak boleh tanda tangan, kita tak boleh menang. Bila sudah tanda tangan, sudah berjanji, lepas tu dia kata dia tak setuju, selepas dia jadi Perdana Menteri dan dia tak jadi Perdana Menteri, saya kira ini sedikit sebanyak melukakan hati penyokong-penyokong, ya. Penyokong yang beri undi itu setengah-setengah berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan pakatan itu, dengan perjanjian itu, dengan struktur susunan itu. Tak baguslah kalau kita membiarkan rasa tak puas hati ini tanpa diubat. Dia boleh merosakkan Pakatan Harapan, dan dengan itu kita tak boleh jadi kerajaan semula. Ini lagi teruk. Kemudian Cik Azman dari Lembah Pantai ada tanya saya kata Tun tidak relevan. Saya tak pernah kata. Itu dia buat tajuk oleh orang-orang lain. Tengok balik wawancara saya, sangat singkat. Saya hanya kata Tun telah hilang kepercayaan. Bukan tak relevan. Dia relevan pasal dia masih lagi tokoh politik. Hilang kepercayaan, rakyat hilang kepercayaan. Sebab-sebab setengah saya dah bagi dekat ucapan saya di Kubang Krian. Saya tak nak besarkan kerana nanti orang kata Datuk Usam bergaduh dengan Tun. Ada pula kata jasa Tun kita tak boleh pertikaikan. Ini bukan masalah jasa. Setiap jasa memang kena ada. Kita kena kenang jasa Tun. Bahkan kalau tanya saya macam mana nak kenang jasa Tun, kita kena cadangkan dan angkat Tun kalau kita jadi kerajaan semula sebagai tokoh negara, national icon, melebihi daripada party icon. Sekarang Tun jadi party icon, ya, dia mengetuai parti. Kalau kita letakkan dia sebagai national icon atas daripada parti, itu lebih penghormatan. Dan bukan kita nak ketepikan dia, pengaruhnya ada, tetapi kepercayaan tidak ada. Kalau kita ambil budak tepi jalan nak suruh dia jadi imam, ramai yang tak setuju, yang sembahyang sendiri-sendiri pasal tak confident dia ni boleh ke jadi imam. Misal kata, itu maksud hilang kepercayaan. Dari segi hal lain dia memang hebat. Jadi kena faham apa yang saya sebut. Ada yang orang lain tulis, Facebookers ke, yang lain tulis, termasuk dengan Abang Mat Sabu, dia kata Husam lebih layak daripada Mat Sabu. Ini bukan saya kata. Saya tak kata. Ini adalah tajuk-tajuk yang orang lain beri. Jadi kita janganlah terperangkap dengan tajuk orang lain bagi, ya. Bila kita ambil orang atau pihak yang defisit kepercayaannya negatif, dia akan menjejaskan kerusi-kerusi yang kita tandingi. Bila kerusi-kerusi yang kita tandingi ini, macam di Slim River, pengundi bukan Melayu kembali kepada Barisan Nasional. Dan ini adalah trend, bukan satu kali berlaku, ya. Kalau sebilangan 25% sahaja orang Cina balik kepada BN, Pakatan Harapan boleh tutup buku dan sejarah Malaysia akan melihat kita telah gagal membawa perubahan yang konstruktif dalam negara kita. Fikir elok. Fikir apa yang saya cakap, jangan hentam saya. Ya, saya sayang Tun Mahathir, rakyat Malaysia, PH, sebagaimana puteri raja sayangkan garam. Bukan sebagaimana puteri raja sayangkan intan berlian. Garam ni bila masak tak ada garam tak sedap, Pak Amjad tahu lah. Saya lupa nak terima kasih pada Pak Amjad. Pak Amjad orang sejarah. Hari ini kita hilang tokoh sejarah. 2 hari lepas, ya. Sarjan Datuk Awang Rawit. Ya. Bila saya baca sejarah dia, saya pun nak ceramah balik tu. Baru ni saya nak balik tidur dah. Sarjan Awang ni
dia bertempur dengan pengganas komunis di Keluang tahun 50-an. 50 pengganas komunis serang, dia telah tercedera di sebelah paha kiri dia, tangan kanan dia. Dan beberapa orang tentera British meninggal, mati, kena bunuh. Komunis datang nak bunuh satu orang sarjan British. Sarjan Nawang ni mempertahankan. Dia masih lepaskan tembakan. Dia tutup cover tentera British itu dengan badan dia. Kemudian bila tentera komunis ni datang dekat, tangan dia dah tercedera, tak boleh menembak, dia keluarkan bom tangan daripada, dia pegang sebelah kiri. Dan dia ugut, kalau kamu masuk, aku akan lempar bom. 40 minit dia dikepung dalam keadaan macam tu. 40 minit. Saya ni adalah kepungan, tapi taklah sampai macam Sarjan Awang Rawing ni. Jadi bila saya baca dia meninggal 2 hari lepas, saya ucap takziah pada keluarga dia. Seorang tokoh negara yang hebat, yang memberikan semangat kepada anak-anak muda. Jadi bila dia bertahan 40 minit tak menyerah kalah, ini malu saya. Ya, jadi bila Datuk Makno jemput, bolehlah hadir. Ya, pasal sejarah Awang Rawing tu macam tu. Jadi Pak Amjar ni salah satu tokoh sejarah. Kami daripada universiti lagi, sinilah pusat kegiatan mahasiswa yang berlainan daripada establishment. Jadi ini satu sejarah jugalah. Kemudian Cik Azman tadi tanya, PH kalah di Kelantan. Kita menang PH ni bukan tak satu negeri. Kita kena lihat satu hidangan itu PH menang. Pasal Kelantan dan Terengganu berkorban untuk PH menang di pusat. Di Malaysia, itu kena ingat. Macam mana caranya? Caranya kita dan saya bawa betul-betul serangan kepada PAS atas tajuk PAS dengan UMNO bekerjasama. Sampai saya kena pecat. Saya kena pecat daripada PAS. Saat apa dosa saya? PAS dia tak pakai salah tak salah, dia dosa. Dosa pahala. Asal dia parti Islam. Apa dosa saya? Dosa saya kata PAS dengan UMNO ada hubungan gelap. Pada masa Najib jadi Perdana Menteri, di mana Najib kita kata ada kes-kes dan unsur-unsur kesalahan jenayah, dan sekarang sebahagian daripada kesalahan-kesalahan itu didedahkan di mahkamah. Bukan Najib seorang, termasuk Timbalan Presiden, termasuk yang Sabah yang PAS pergi tolong kempen sekarang ni. Ya, Saudara Bong, dia masih ada kes mahkamah. Dia nak jadi calon menteri, ketua menteri. PAS bagi sokong. Dan saya lebih ajaib PAS ni, dia sokong BN, dia sokong PN. Tempat yang BN bertanding dan PM bertanding tu macam mana PAS sokong? Saya nak tidur malam, saya fikir macam mana dia pergi kempen. Dia pergi kempen BN untuk lawan PN di 11 kerusi. Dan 11 kerusi yang sama dia pergi kempen PN lawan BN. Tak kehebat. Ya. Jadi saya dipecat daripada PAS kerana PAS dengan UMNO ni ada hubungan. Saya dipecat, tak dibicarakan dalam disiplin PAS. Dalam 2 bulan lepas, Saudara Taqiyuddin, Datuk Taqiyuddin, Menteri Jabatan Menteri Setiausaha Agung PAS, bukan Setiausaha Cawangan Lembah Pantai. Ya. Jadi dia buat pengakuan, dialah antara perancang hubungan PAS dan UMNO sejak 2015. Jadi kan satu nikmat jadi husam. Cakap satu benda yang orang dulunya marah, kemudian orang tahu itu betul. Jadi saya syukur. Bukan mudah nak dapat peluang ni. Bukan ramai orang boleh kata macam tu kemudian sanggup kena pecat. Kemudian yang dia kata tu, Setiausaha Agung sendiri kata betul. Husam kata tu betul, sayalah kepala dia. Jadi kemenangan PH ni kerana kita berkorban.
Jangan ingat Lembah Pantai kuat, Lembah Pantai menang. Oh, Kelantan tak kuat. PH Kelantan tak kuat. Usam tak kuat. Usam tak berani lawan. Tak berani lawan apa? Kalau saya nak menang, kalau minta bertanding di... Saya tak minta. Saya sanggup berdepan dengan PAS. Ilan deposit dapat ikat Pakistan. Saya tak ilan deposit. Tapi dari segi saya tahu ada 3 peti undi yang totok PAS. Kalau orang UMNO mati tak solat jenazah, dibawa masuk ke dalam Parlimen Kubang Krian dan Don Salo, kerana Tan Sri Anwar Musa masa tu dia tak berapa confident dengan tu, dia keluarkan 3 peti undi PAS. 3,000 lebih pengundi. Heran apa kalau saya tak dapat banyak undi. Tapi di Kota Baru saya hampir-hampir menang. Apa sebabnya? Ada sebabnya, tapi dalam majlis besar macam ni saya tak boleh ceritalah. Kalau Cik Azman datang seorang-seorang, saya boleh beritahu apa sebab, ya. Sebab yang tak tertulis. Sebab yang tertulis ada, iaitu anak Kelantan di perantauan bila balik Kelantan 3 hari, udah ingat semua masalah beres. Air beres, hutan beres, balak beres, ya. Jadi dia pun balik 2 hari ngundi bulan. Pasal orang kata UMNO nak kalah di Kelantan. UMNO akan tawan Kelantan. Ada masa tu berita-berita keluar, ya. Kelantan akan jatuh sepenuhnya pada UMNO. Budak ni balik, UMNO dia tak boleh telan. Kita dah ceramah dah di Kuala Lumpur ni. UMNO bawa lagi duit 1 MDB. Dia tak nak Kelantan tu jatuh pada UMNO. In default, sebagai tindak balas semula jadi, maka dapatlah PAS peluang. Jadi saya nak nasihat adik-adik rakan-rakan di Lembah Pantai, Lembah Kelang ini, pilihan raya kali ini jangan semudah tu. Tanya dulu orang kampung. Kalau tidak, kesian orang kampung. Orang kampung dah minum air kotor dah bertahun-tahun. Kita balik, duk ingat tak ada masalah, kita pergi undi bulan, dapat air kotor balik. Selesai macam mana? Selesai dengan bagi tempayan untuk tadah air hujan. Boleh ke menteri macam ni jaga negara kita, naik ke ekonomi Malaysia dengan tadah air hujan ni? Itu tak kira menteri Hud lagi yang sekarang duk menginap dalam hospital, yang tak nak bertanggungjawab dengan kesalahan yang telah lakukan. Tadahan air dalam tempayan ni boleh, bukan tak boleh. Tapi ini adalah amalan sejak zaman primitif. Pada masa orang tak reti nak buat empangan. Sekarang orang dah buat empangan, baik kecil, baik besar. Empangan ni tempayan juga, tetapi tempayan yang besar dipanggil empangan. Tempayan dekat tangga kita panggil tempayan. Ya, tadah dekat tangga bawah saluran pun boleh. Itu cara primitif zaman dulu. Kemudian manusia bergerak zaman moden buat empangan. Kerana air ni bukan saja masalah nak tadah. Masalah air itu boleh diminum ke tidak, ada asid ke tidak, cukup ke tidak, musim kemarau ada ke tidak, nak masuk paip macam mana. Kalau pakai gayung saja, tak dan. Nak jirus pun pakai gayung, nak mandi pakai gayung. Orang sekarang pakai paip. Jadi saya mencadangkan kita, Kerajaan Kelantan buat satu kertas putih tentang masalah air di Kelantan. Kerana memang serius. Sekarang kalau dalam YouTube banyak sekali pakcik-makcik keluar masuk YouTube sendiri cerita air dekat kampung dia, rumah dia. Adik-adik sini tolong sebarkan lagi, bagi rakyat Kelantan di luar Kelantan tahu. Jadi bila dia balik, tengoklah masalah tu. Kalau masalah tu berat, wakil rakyat kawasan tu tak ambil perhatian, kerajaan dah lama sangat, tak ada inovasi, yang tu juga masalah dia. Kalau ikut kerajaan Malaysia, penyelesaian masalah air Kelantan ni memakan masa 30 tahun hingga 40 tahun. Ingat baik-baik. Ya. Masya Allah. 40 tahun lagi Pak Amjad baru selesai. Ini kadar kemampuan nak jaga negara kita. Ya.
Kalau kan kata kita akan ikhtiar siap 7 tahun kan sedap sikit. 40 tahun ni. Jadi bila anak Kelantan balik ni, tolong undi yang lain daripada tu lah. Dan satu cara lain ialah masalah orang Kelantan ni, dia fanatik parti yang kuat. Macam mana kita nak kendurkan fanatik parti ni? Maka saya cadangkan satu platform, bukan politik, bukan parti semata-mata. Mana-mana anak Kelantan yang berkemampuan, berkelayakan, yang ada dedikasi, yang ada idea, yang nak sumbang sesuatu pada kampung dia, don tempat dia duduk, parlimen dia, negeri Kelantan, boleh terlibat dalam Save Kelantan. Dan insya-Allah kita akan ada pelancaran tabung Save Kelantan. Tak ada duit, macam mana nak gerak? Jadi masa tu harap tuan-tuan di sini yang hadir ni menyumbang lah. Itu sebab saya datang malam ni. Kira-kira nak ambil tiket lah. Jadi ambil tiket masa keluar, ya? Masa keluar nanti kena ada tiket RM50 ke, RM10 ke, RM5 ke. Baik. Lepas tu Cik Azman juga tanya masalah. Baik, tadi yang white paper saya belum habis. Saya cadang kertas putih ini akan dibuat memorandumnya melalui Save Kelantan, supaya kerajaan negeri dan kerajaan pusat membuat satu penyiasatan audit yang bebas dengan adanya wakil-wakil profesional daripada anak Kelantan untuk menyemak perjalanan air Kelantan Sedian Berhad dan mengapa masalah air ini begitu serius, tak boleh selesai, apa punca dia, apa masalah dia, apa keadaan dia. Kalau wang perlu berapa puluh bilion lagi, macam mana nak dapat wang itu, macam mana masalah ini boleh diatasi, dibentangkan pada rakyat Kelantan. Kebetulan Menteri Mewah ataupun Kelantan dulu panggil Mewah. Kelantan tak sebut mewah, Kelantan sebut mewah. Zaman saya kecil dulu muni mewah. Mewah ni tak berapa ni lah. Jadi Menteri Mewah dah orang PAS. Kerajaan Kelantan kerajaan PAS. Apa salah nak buat Suruhanjaya, bukan Suruhanjaya, kertas putih masalah air Kelantan, ya? Masa PAS jadi pembangkang baru ni, semua benda dia nak buat Suruhanjaya Diraja. Suruhanjaya Diraja tabung haji. Sekarang dia tak minta dah. Tak payah tabung haji, semua selesai dah. Masa kita, duit lari, hilang. Lim Guan Eng kuasai tabung haji. Sekarang tak payah buat Suruhanjaya Diraja. Jadi yang ke akhir, saudara, ada pertanyaan tadi, kenapa keluar amanah, ya? Dapat berita kat mana ni? Saya tak keluar amanah dan saya pesan jangan keluar amanah, ya? Letak jawatan tu nak balik tidur saja, tak ada masalah besar. Tok Imam jadi imam pun, kalau dia rasa tak larat, dia boleh bagi orang lain jadi imam, tak ada masalah. Jangan kita berebut nak jadi imam lah. Jadi teruskan dalam amanah dan kuatkan amanah. Jadi dia orang tanya saya, macam mana letak jawatan jadi kuat? Saya tak reti nak jawab juga. Tapi kalau tak bergaduh, kuat. Kalau saya nak letak, itu hak saya. So, kalau saya letak, jangan duduk tibai saya, jadi kuat lah. Jadi kalau tak letak tibai pun tak kuat juga. Kalau boleh faham, tak ada masalah peletakan jawatan. Apa agenda seterusnya? Tadi saya dah sebut Save Kelantan, ya. Jadi saya sekarang bela puyuh saja. Dulu saya bela kerbau. Jadi saya jaga Save Kelantan dan Kota Baru. Kota Baru kita nak berjaya. Berjaya tak berjaya, tak tahu. Tapi kita kena cubalah, ya. Jadi cerita tadi saya tak dah habis. Raja yang dapat tentera yang kuat, satu penasihat dia cadangkan kita serang negeri-negeri jiran. Raja pun berangkat serang negeri jiran. Sampai tengah jalan, orang bawa berita, penasihat yang cadang dia serang negeri jiran tadi balik nak rampas kuasa dia. Bahaya.
Tak mesti penasihat ni betul. Raja tercengang. Tentera berhenti buat kemah. Masuk dalam kemah, tanya jeneral-jeneral, pembesar-pembesar, semua gelap. Macam mana, nak terus serangan ke nak balik ke Putrajaya? Bila dah tak boleh beri keputusan, ada pendapat gini, ada pendapat gitu, raja ni ambil keputusan, saya akan keluar daripada kemah ni, naik kuda. Saya kalau terjumpa orang tua yang pertama, saya akan tanya dia. Jumpa satu orang tua, turun kuda, tanya pakcik tu, pakcik, ini keadaan saya. Pakcik tu kata, kalau kamu teruskan serangan, bererti kamu berniat untuk merampas hak orang lain. Kalau kamu pulang semula ke kota kamu, ini adalah menuntut hak kamu. Allah menyebelahi orang yang menuntut haknya yang dirampas. Allah tidak menyebelahi orang yang ingin untuk merampas hak orang lain. Prinsip ini kita kena pegang. Kita kena terapkan pada pengundi kita, pada rakyat Malaysia. Tak boleh curi mandat. Telah mengambil hak orang lain. Dan dengan itu Allah telah berlepas tangan daripada kamu. Kita PH ini duduk sebelah Allah menyebelahi kita. Dalam konteks cerita ni. Kerana kita bergerak nak ambil balik hak kita. Baik melalui dan sebelum pilihan raya, maupun melalui pilihan raya. Boleh faham? Jadi kita very strong. Sebab itulah menteri-menteri jadi cakap merapu. Pasal Tuhan tak sebelah dia, Tuhan sebelah kita. Kerana kita nak balik ambil hak kita. Jadi macam mana saya boleh menyumbang? Saya boleh menyumbang bila saya letak jawatan, orang datang dengan ceramah saya. Kalau saya tak letak jawatan, tuan-tuan pun tak datang malam ni. Sekian, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe